Nama saya Nani Atira binti Muhammad Pizam. Saya merupakan pelajar SEM1 di Kolej Komuniti Jerai. Saya berumur 19 tahun. Saya menetap di Pokok Senang Kedah. Sebagai permulaan, apakah yang dimaksudkan dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan? Terima kasih kerana sudi untuk mewawancara atau menemui saya pada hari ini. Nama saya Alina Nadira binti Muhammad Pizam. Berumur 25 tahun dan sekarang saya bekerja sebagai peguam syar'i di Tetuan MS Nizam & Co di Lostar. Saya menetap di Pokok Senang Kedah. Okey, berkenaan dengan soalan yang Cik Puan Cik Atira ajukan sebentar tadi, yang dimaksudkan dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, ya. Okey, Islam sebagai agama persekutuan ni bermaksud Islam adalah sebagai agama rasmi bagi persekutuan sendiri. Maksudnya segala majlis-majlis rasmi ada istiadat akan mengikut kepada agama Islam itu sendirilah. Di dalam perlembagaan agama Islam mempunyai peruntukan di dalam perkara 3 seperti berikut. Yang pertama, pengisytiharan Islam sebagai agama persekutuan. Yang keduanya ialah hak kebebasan beragama. Yang ketiganya pula kebenaran wang awam digunakan untuk tujuan Islam. Yang keempat, kedudukan mahkamah syariah di dalam sistem perundangan. Yang kelima ialah pengecualian undang-undang Islam daripada undang-undang darurat. Akhir sekali, penetapan hal ehwal Islam sebagai sesuatu yang terletak di dalam bidang kuasa negeri. Boleh anda huraikan secara ringkas setiap satu peruntukan tersebut? Okey, berkenaan dengan pengisytiharan Islam sebagai agama persekutuan ni adalah kita boleh merujuk kepada perlembagaan persekutuan itu sendiri, akan merujuk kepada perkara 3 agama, iaitu berkenaan dengan Islam sebagai agama persekutuan. Ya, di situ kita boleh melihatlah peruntukan yang telah jelas yang termaktub di situ. Islam adalah sebagai agama rasmi persekutuan dan di mana agama-agama lain juga boleh untuk diamalkan secara aman dan damai, walaupun terdapatnya ada kalau kita merujuk itu di peruntukan lain itu berkenaan dengan sekatan-sekatan lah, seperti agama-agama ataupun ajaran-ajaran yang tidak dibenarkan dalam Malaysia, contohnya berkenaan dengan Syiah dan sebagainya. Seterusnya, berkenaan dengan hak kebebasan beragama, seperti yang saya terangkan sebentar tadi juga, iaitu kita agama-agama lain adalah boleh untuk diamalkan dengan selesa, dengan tidak ada sebarang paksaan untuk mereka juga perlu memeluk agama Islam, ya. Masih di sini agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan tidak mewajibkan keseluruhan rakyat di Malaysia ini untuk menganut agama Islam. Agama lain juga boleh dianuti mengikut mereka punya agama lah. Kebenaran wang awam digunakan untuk Islam. Ya, wang awam ni kalau kita faham dia apa sebenarnya. Kalau wang awam ni mungkin dana-dana khas yang telah diperuntukkan untuk agama Islam. Boleh jadi juga sebagai sumbangan-sumbangan rakyat agama Islam, khususnya sumbangan-sumbangan wakaf, duit. Pernah dengar berkenaan dengan wakaf tunai, ya, itu juga boleh dikatakan sebagai wang awam lah, maksudnya dana-dana yang terkumpul yang kita gunakan untuk membangunkan sebuah institusi. Ya, macam mana Cik Atira? Kedudukan mahkamah syariah dalam perundangan, ya. Okey, sebenarnya macam ni tau, mahkamah syariah ni adalah dia mempunyai kuasa eksklusif, ya, di mana mahkamah syariah ni berbidang kuasa mengikut dia di bawah bidang kuasa negeri. Maksudnya di sini setiap mahkamah syariah ni perlu mengikut negeri masing-masing, ya. Maksudnya dari segi prosedur, keperluan prosedur tidaklah semuanya sama, bahkan ada negeri-negeri yang mempunyai peruntukan yang berbeza, dan juga dari segi number peruntukan-peruntukan dalam enactment ataupun akta itu sendiri adalah berbeza. Seterusnya berkenaan dengan pengecualian undang-undang Islam daripada undang-undang darurat, ya, seperti mana yang kita tahu, iaitu kalau darurat ni maksudnya Islam, agama Islam, dan juga berkenaan dengan cara kaedah pelaksanaan Islam itu sendiri mestinya akan ada keringanan-keringanannya lah. Contohnya kalau kita lihat pada situasi pada ketika mana PKP berlaku, di mana solat jemaah di masjid telah diadakan secara patut SOP, iaitu dengan mengekalkan jarak 1 meter setiap orang, ya, ketika mereka berada dalam saf solat. Ya, itulah yang dapat kita lihat sebagai apabila terjadi satu darurat yang mana kat situ kita untuk menyelamatkan lagi kita punya nyawa lah kan, dengan situasi COVID ni, maka kita perlu untuk patuh kepada arahan-arahan di mana ketika darurat itu sendiri, dan terdapat keringanan-keringanan lah dalam mengikuti kaedah-kaedah Islam seperti mana yang kita tahu. Itulah dan seperti mana kita merujuk juga iaitu pendekatan kaedah fiqh, iaitu ad-darurah tubihul mahzurah, iaitu kemudaratan mengharuskan apa yang terlarang. Ya, kalau dekat sini kita maksudkan, kita boleh tengok kedudukan vaksin itu sendiri, di mana terdapatnya hearsay, iaitu dengan kata yang mengatakan vaksin
terdapatnya lemak babi dan sebagainya, tapi kalau kita fikir dari segi sudut untuk menjaga keselamatan, menjaga nyawa itu sendiri, perlulah diambil vaksin itu. Penetapan haluan Islam sebagai sesuatu yang terletak dalam bidang kuasa negeri. Ya, ini memang intipatilah perjanjian antara persekutuan dan negeri dalam hal ihwal yang berkaitan dengan haluan Islam lah. Perincian berkaitan kuasa autonomi negeri berkaitan yang telah sebut ternyata dalam senarai negeri jadual ke-9 dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu walaupun haluan Islam menjadikan urusan negeri ini tidak makna, urusan Islam tidak boleh diselaraskan bagi semua negeri. Di dalam Perlembagaan Agama Islam mempunyai peruntukan di dalam perkara 11 seperti berikut. Ini berkaitan kebebasan beragama perkara 11. Yang pertama, agama lain boleh diamalkan dengan aman damai. Yang keduanya ialah undang-undang negeri dan wilayah boleh menyekat dan mengawal pengembangan doktrin ataupun kepercayaan agama lain kepada penganut Islam. Yang ketiganya pula, tiada seorang pun yang boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diuntukkan khas bagi maksud sesuatu agama lain dan agamanya sendiri. Nombor 4 ialah tiap-tiap kumpulan agama berhak, contohnya, menguruskan hal ehwal agamanya sendiri. Yang keduanya ialah menubuhkan dan menyelenggarakan institusi-institusi bagi maksud agama atau khairat. Yang ketiganya ialah memperoleh dan mempunyai harta dan memegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang. Boleh anda jelaskan peruntukan yang pertama, iaitu agama lain boleh diamalkan dengan aman damai dan boleh berikan contoh yang mudah difahami. Lihat itu peruntukan berkaitan dengan kebebasan agama perkara 11. Itu agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai lah, ya. Maksud dekat sini kita tengok bagi orang Islam, mereka mendakwa bahawa mereka diberi kebebasan mengamalkan kepercayaan dan upacara agama mereka berdasarkan cara hidup mereka. Ya benar. Ya memang benar. Maksudnya agama-agama lain dapat diamalkan mengikut apa yang telah mereka amalkan sebelum ini. Kita tidak memaksa mereka untuk masuk agama Islam walaupun mereka berada dalam negara Malaysia yang mana telah menjadikan agama Islam itu sendiri sebagai agama rasmi bagi persekutuan. Mereka juga tidak mahu, agama-agama lain juga, maksudnya pengarut agama lain juga tidak mahu undang-undang Islam dikenakan kepada mereka dan lebih suka mengikut undang-undang Inggeris. Ya, itu juga adalah tidak menjadi masalah kerana kalau kita lihat kepada RUU 365 ke, yang mana berkenaan dengan undang-undang jenayah. Kalau kita lihat pada RUU tersebut adalah yang dikenakan hukuman jika melakukan kesalahan adalah tertakluk kepada orang Islam sahaja, bukannya orang bukan Islam. Namun yang berlebihan, yang marah untuk undang-undang untuk tidak digazetkan, untuk tidak dijadikan sebagai undang adalah termasuk orang yang bukan Islam, yang sebenarnya mereka tidak ada kena-mengena dalam hal itu sebenarnya. Jadi seperti mana kita tahu, itulah agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Cuma Apakah yang anda faham berkaitan masyarakat majmuk? Adakah Islam meraihkan masyarakat majmuk? Jika ya, kenapa? apa yang saya faham berkenaan dengan masyarakat majmuk, ya? Macam ni. Masyarakat majmuk ni dia merujuk kepada beberapa kelompok bangsa atau kaum yang tinggal dalam satu kawasan politik sebagai satu masyarakat, tapi hidup terpisah kerana mengamalkan cara hidup, adat dan kepercayaan yang berbeza dengan bangsa lain. Seterusnya Islam meraihkan, Islam memang meraihkan masyarakat majmuk, dan Islam menerima kemajmukan dari pelbagai bangsa yang berbeza lah. Maksudnya kalau kita lihat di Malaysia, kita ada agama dan juga kita ada bangsa yang berbeza. Dari bangsa tu kita ada kaum-kaum yang berbeza juga. Sebenarnya kita tengok kita ada Melayu, Cina, India dan juga kaum-kaum lain yang. Apakah 6 nilai penting yang perlu dititik beratkan ketika hidup di dalam masyarakat majmuk? Sebenarnya 6 nilai penting yang perlu dititik beratkan ketika hidup dalam masyarakat majmuk. Pertama-tama kali yang perlu kita ada, iaitu nilai yang pertama adalah perlulah bersikap bertoleransi, ya. Jikalau kita hidup dengan berjiran dengan tidak bersikap bertoleransi, tidak boleh jikalau tidak ada toleransi lah, sememangnya hidup berjiran tu agak susah, ya. Di situ contohnya seperti dalam urusan pokok rumah jiran, contohnya pokoknya termasuk dalam kawasan pagar rumah kita dan kita naik angin semua tu, macam itu adalah satu perkara yang tidak patut lah, ya. Dan seterusnya perlulah juga ada nilai keadilan, iaitu dalam keadilan ni bukannya adil tu maksudnya sama rata, tak. Adil ni maksudnya di sini kita meletakkan sesuatu tu pada tempatnya. Tak kisahlah dalam apa-apa keadaan ataupun urusan kita perlu berlaku adil. Contoh dari segi kalau kita lihat beratur di bank sekalipun, perlulah beratur, ya. Kalau tambah-tambah kalau sekarang musim PKP yang bila mengehadkan pelanggan dalam bank dan semua orang kena beratur kat luar, kan. Jadi kalau beratur kat luar tu janganlah potong-motong macam tu. Mesti adil lah, siapa adil dulu di depan, ya, begitu. Dan seterusnya nilai, perlu juga ada nilai kerajinan. Supaya tahu amalan yang bagus lah, rajin tolong-tolong, tengok jiran, bertegur sapa. Kerana kalau kita bertegur sapa,
macam mana kita nak hidup bermasyarakat kan. Masih kena rajin bertegur sapa. Kadang-kadang tanya soalan yang tengah buat apa tu, bukan maksudnya kita menyibuk, tapi just untuk beramal mesra. Dan juga bagi nilai yang terakhir yang penting yang perlu kita beratkan ya, saya rasa itu bersatu padu. Ya, betul sekali, benar sekali. Janganlah kita menyalah-nyalahkan kaum lain bila satu terjadi, sedangkan yang salah tu terletak pada diri kita. Contoh, kalau kita buat salah, bukan salah tu pada bangsa kita, bukan salah tu pada agama kita, tapi merujuk pada diri kita sendiri. Agama, bangsa dan kaum itu tidak salah ya dalam menentukan kepribadian seseorang tersebut. Pada pandangan anda, adakah kita rakyat Malaysia sudah hidup secara aman damai dalam masyarakat majmuk? Kenapa? Menurut pandangan saya, di Malaysia ni sememangnya kita hidup secara aman dan damai. Sebabnya kalau kita lihat, kita dapat pergi kerja dengan aman. Adakah berlaku kerusuhan-kerusuhan? Tak ada. Jadi bagi saya, ya, semuanya aman dan damai lah.